Pernah tak korang try untuk analisis personality seseorang ataupun personality diri sendiri? Sama ada buat ujian personality ataupun baca sumber-sumber rujukan mengenai personality diri. Actually ada banyak cara tau. Mungkin korang pernah try dan mungkin juga korang belum pernah try. So hari ni Yaya nak bawa satu test psikologi untuk korang test untuk diri sendiri ataupun boleh je ajak kawan-kawan korang buat test ni. Okey, jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Korang bersama saya, Yaya, dalam channel Yaya Lavenda. So, dalam channel ni, Yaya sentiasa berkongsi tips dan trik kehidupan, perkara-perkara positif. So, kalau korang antara orang yang suka mendengar perkara-perkara positif, jangan lupa tekan button subscribe. So basically dalam ujian ni, Yaya akan bagi satu situation untuk korang gambarkan dan ada soalan untuk situation tersebut. Jadi kalau korang dah ready, korang mesti ada sebatang pen dan sehelai kertas atau apa sahaja instrumen untuk korang mencatat jawapan pada test ni. Nanti baru kita tahu dia punya, orang panggil apa, analisis dia. Okay, so before Yaya teruskan test psikologi ni, untuk korang yang buat test ni, mana tahu korang buat bersama kawan, make sure korang ikut imajinasi ataupun gambaran sendiri. Jangan tiru jawapan kawan. Make sure benda yang korang jawab adalah apa yang korang rasa, apa yang korang gambarkan. And gambar-gambar yang Yaya letak dalam video ni, masa Yaya tengah bagi korang gambarkan, bukanlah gambaran sebenar. Jadi korang kena imajinasikan sendiri, bayangkan sendiri situation yang Yaya bagi. Gambar yang Yaya letak kat video ni hanya untuk macam korang gambarkan. Jangan terlalu mengambil gambar yang Yaya letak ni sebagai contoh dalam imajinasi korang. Ataupun kalau lebih bagus, korang dengar suara Yaya ni sambil pejam mata and bayangkan apa yang Yaya bagi tahu. Okay, 1, 2, 3, kita start test psikologi sekarang. Okay, bayangkan satu hari korang berjalan dalam hutan. Dalam perjalanan korang di dalam hutan tersebut, korang terjumpa sebuah rumah usang. Adakah pintu rumah usang tersebut terbuka ataupun tertutup? Okay, korang boleh tulis jawapan korang dekat instrumen yang korang sediakan tadi. Tak kisahlah dekat kertas ke dekat phone. Tulis terbuka atau tertutup untuk rumah usang tadi. Okay, so korang pun masuk ke dalam rumah usang tersebut. Bila korang masuk je rumah usang tersebut, korang ternampak sebuah meja. Apakah bentuk meja yang korang nampak tu? Sama ada bentuk bulat, bujur, segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey, kemudian dekat meja yang korang nampak tu ada kelihatan pasu bunga. Okey, bayangkan pasu bunga tu dia terisi air yang penuh, separuh ataupun air yang kosong. Okey, tulis jawapan korang. So, lepas tu korang pun decide untuk keluar daripada rumah usang tersebut. Bila korang keluar daripada rumah usang tersebut, korang ternampak satu pemandangan air terjun yang jauh di mata. So, bayangkan seberapa lajunya, seberapa derasnya air terjun mengalir ke bawah tu dengan skala 1 hingga 10. Korang letak je nombor 1 hingga 10 kelajuan dia. Kiranya kalau 10 tu makin lajulah. So pilih kelajuan mana yang korang rasa korang nampak air terjun tu mengalir. Okay, lepas je korang nampak air terjun tu, korang pun berjalan, terus berjalan untuk mencari jalan keluar daripada hutan tersebut. Sementara tengah mencari jalan keluar tu, tiba-tiba korang ternampak sebuah istana. Sebuah istana. Bayangkan istana yang korang nampak tu, istana yang baru, yang mewah ataupun istana yang lama dan buruk. Korang pun decide nak masuk dalam istana yang korang nampak tu. Okey, bila korang masuk, korang terjumpa sebuah kolam yang berisi air. Kolam tu dia nampak macam kotor. Tapi dekat dalam dia ada batu permata yang shiny, berkilauan dekat mata korang. Jadi, bayangkan kalau korang berada dekat situ, korang ambil ke tak batu permata tu?
Okay, tulis jawapan korang. So, dekat hujung istana tersebut terdapat pintu keluar dan korang pun menujulah ke pintu keluar tersebut. Dan korang ternampak sebuah taman yang sangat besar. Dekat taman tersebut ada sebuah kotak di atas tanah. So, bayangkan seberapa besarnya kotak yang korang nampak tu. Besar, kecil ataupun sederhana. Tuliskan jawapan korang. Okey, dekat hujung istana tu ada taman dan ada juga jambatan yang sangat panjang. Okey, bayangkan dari bahan apakah jambatan yang panjang yang korang nampak itu dibina? Sama ada besi, kayu atau rotan. Tulis jawapan korang. Okey, seterusnya dekat seberang jambatan yang korang nampak tu ada kelihatan seekor kuda. Bayangkan warna apakah kuda tersebut? Putih, kelabu, coklat ataupun hitam. Tuliskan jawapan korang. Okey, tiba-tiba tengah korang asyik melihat kuda tersebut, ada satu puting beliung yang besar datang menyerang. Dalam keadaan ni, korang hanya ada 3 pilihan. Di mana pilihan yang pertama, lari bersembunyi kat dalam kotak yang korang nampak tadi. Pilihan yang kedua, lari menyorok di bawah jambatan yang ada tu. Dan yang ketiga, lari ke arah kuda yang korang nampak tu dan tunggang kuda tersebut selaju yang mungkin. Okey, catat jawapan korang. Okey, dah tamat dah kita punya test psikologi. Okey, macam mana imajinasi korang? Pergi dekat hutan jumpa macam-macam. Best tak best? Kita tengok analisis untuk korang punya test tadi. Kita mula dengan yang mula-mula tadi. Sediakan jawapan korang tu untuk cek balik tau. Kalau korang ingat, tak apa. Kalau korang tak ingat, cek balik apa yang korang tulis tadi, okey? Untuk mula-mula sekali pasal pintu tadi. Okey, untuk pilihan pertama, kalau korang bayangkan pintu tersebut terbuka, bermaksud korang seorang yang sangat open. Which is, korang suka share, korang suka bercerita pasal diri korang dengan orang lain. Tak kira siapa, korang suka share, korang suka berkongsi. Sebaliknya, kalau korang terbayang pintu tu tertutup, so itu bermaksud korang lebih suka menyimpan daripada berkongsi dengan orang lain. Korang tak suka berkongsi pasal diri ke, pasal kehidupan ke, korang kurang berkongsi dengan orang lain. Korang lebih prefer untuk simpan dalam diri sendiri saja, tak suka kongsi. Okey, seterusnya pasal meja, bentuk meja. Meja apa yang korang bayangkan? Tengok balik jawapan tu, ingat balik jawapan apa. Okey, so meja kalau korang pilih meja bentuk bulat atau bujur, itu bermaksud korang senang untuk percaya dengan orang lain. Itu bermaksud korang mudah untuk terima kehadiran orang lain dalam hidup korang dan mudah untuk percaya mereka sepenuhnya. Okey, kalau korang bayangkan tadi korang memilih meja berbentuk segi empat sama ataupun segi empat tepat, korang lebih prefer untuk memilih orang yang hadir dalam hidup korang. Orang yang muncul dalam hidup korang, korang sedikit memilih, which is korang lebih kepada prefer untuk orang yang selevel dengan korang. Korang lebih selesa berinteraksi, berkawan dengan orang yang selevel dengan korang. Betul tak? Okey, beralih kepada pasu bunga. Pasu bunga yang korang nampak dekat atas meja tadi kan? Terisi penuh, sederhana ataupun air yang kosong. Okey, kalau korang pilih penuh, means kehidupan korang sekarang sangat bererti. Penuh bererti. Tapi kalau korang pilih paras sederhana, means kehidupan sekarang ni ada sesuatu perkara yang korang masih belum penuhi. Atau yang terakhir, kalau korang pilih tak ada air, kosong, itu bermaksud kehidupan korang yang sekarang ni kurang bererti, tak bererti sangat dalam hidup korang. Korang mungkin merasakan kehidupan yang korang ada sekarang ni menghampakan. Betul ke? Okey, tak apa. Benda tu kita boleh ubah. Kalau betul lah. Okey, yang seterusnya berkenaan air terjun. Skala air terjun punya aliran tu 1 hingga 10. Okey, benda ni Yaya tak nak komen banyak-banyak sebab since Yaya baca benda ni, mungkin ada orang yang tak selesa dan Yaya pun tak adalah nak ulas banyak-banyak. Sebab benda ni agak sensitif. Which is skala 1 hingga 10 yang korang pilih tu menentukan skala gairah korang.
So, korang sendiri tahulah kan diri korang macam mana. Okey, beralih kepada istana pula. Istana tadi, korang bayangkan istana yang baru ataupun yang lama kan. So, kalau korang pilih bayangan istana yang dah lama dan buruk, itu bermaksud hubungan terakhir korang dengan orang yang korang sayang, maksudnya macam kekasih lah. Okay. Ex korang tu berakhir dengan keadaan yang tak baik. Tak kira lah ex ke ataupun orang yang korang paling sayang. So, hubungan korang dengan dia ada something berlaku dan tak berakhir dengan baik. Kalau which is sebaliknya lah, kalau korang pilih istana tu masih baru, hubungan korang dengan ex ataupun orang yang korang sangat sayang tu berakhir dengan baik dan korang masih lagi teringat-ingat memori bersama dia. Okey, seterusnya, ingat tak bab batu permata tadi yang korang nampak dalam kolam tu? Dekat sini Yaya rasa rata-rata mesti ambil kan batu permata tu. Tapi kita tak tahu sebab ada setengah orang dia bayangkan tak ambil. Kalau korang bayangkan korang ambil batu permata tersebut, ini bermaksud korang kurang setia, which is dengan kawan ke ataupun dengan pasangan ke. Bermaksud bila korang jauh dengan orang yang korang sayang tu, korang akan tend to curang. Bila korang jauh, korang akan berpaling kepada yang lain. Which is kalau korang bayangkan korang tak ambil batu permata tersebut, itu bermaksud korang sentiasa mengingati orang yang tersayang, pasangan ke, kawan baik ke, dan setia kepada yang tersayang tersebut. Kiranya boleh kita cakap orang ni seorang yang setia lah. Kalau orang yang ambil tu, dia mudah untuk cenderung kepada cari orang lain bila pasangan dia jauh. Okey, seterusnya ukuran kotak yang korang pilih tadi. Kotak besar, kecil atau sederhana kan? Okey, ukuran kotak ini menandakan ego korang. Semakin besar kotak yang korang pilih, that's mean ego korang sangatlah tinggi. Ego korang sangatlah besar dan sukar dicabar. So, kalau sederhana, ego korang maksudnya sederhanalah tapi boleh lagi dikawal. Dan kalau korang pilih yang kecil, maksudnya ego korang sangatlah rendah dan boleh mengalah dan bertoleransi dan bertolak ansur. Tapi Yaya tak tahulah nak cakap. Test ni Yaya buat kebanyakan betul lah dengan apa yang diri Yaya. So, sebab tu Yaya nak share dengan korang. Okey, seterusnya bahan binaan jambatan pula. Ingat tak tadi jambatan tu korang pilih besi ke, rotan ke, kayu? Kalau korang memilih besi, itu bermaksud hubungan korang dengan yang tersayang, tak kira lah pasangan ke sahabat baik ke, yang korang paling sayang ni, berada dalam hubungan yang sangat baik dan kukuh. Maksudnya korang mempunyai ikatan yang kuat dan saling memerlukan. Korang sangatlah rapat. Tapi kalau korang pilih kayu, itu bermaksud tak kira lah korang dekat ke jauh dengan pasangan ataupun orang yang korang sayang, korang boleh je hidup dengan macam biasa. Tapi still saling sayang menyayangi. Okey, maksudnya dia tak bergantung lah kepada bila jauh tak sayang. So, dia sentiasa dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Ataupun kalau korang memilih jabatan tu terhasil daripada rotan, itu bermaksud korang dan pasangan korang sangat jauh gap dia. Maksudnya kalau korang boleh hidup tanpa pasangan ataupun orang yang korang sayang tu, dia tak ada pun tak apa, korang boleh je survive. Macam tu. Okey, yang seterusnya pasal kuda. Warna kuda tadi. Warna putih, kelabu, coklat atau hitam kan? So, kalau korang memilih warna putih, itu bermaksud korang sangat-sangat sayang dan cinta kepada yang tersayang. Pasangan ke, kawan ke, yang paling korang sayang, itu korang memang betul-betul sayang dekat dia. Kalau kelabu atau coklat, bermaksud korang macam not at all. Tak sepenuhnya sayang kepada orang tersebut. Adalah kalau dalam 100% mungkin 80%. Kalau macam tadi, putih tu 100%. Tu beza dia. Dan kalau korang pilih warna hitam, maksudnya korang tak sayang pun dekat pasangan ataupun orang yang rapat dengan korang tu. Macam orang yang special dari hidup korang tu, sebenarnya korang tak sayang pun dia. Mungkin lebih kepada selesa. Tak tahulah ya tu. Tapi kalau pilih hitam, itulah analisis dia. Okey, dan yang terakhir, paling penting, pengakhiran dia dekat puting beliung tadi. Dekat mana korang bersembunyi. Okey, ni benda ni penting. Yang paling macam besar impact kepada hidup korang, which is macam mana korang handle masalah korang. Which is, kalau korang memilih untuk membayangkan korang bersembunyi dalam kotak, tu bermaksud korang lebih suka menyimpan masalah korang dalam diri sendiri. Menyimpan masalah, tak nak cerita ke orang lain. Masalah tu simpan je dalam hati sendiri.
Kalau korang memilih untuk sembunyi di bawah jambatan, itu bermaksud korang bercerita tapi korang hanya mencari kawan-kawan yang rapat. Bila korang ada masalah, korang cerita kawan yang rapat, yang korang percaya je. Dan kalau korang pilih untuk lari dekat kuda dan tunggang kuda tu bermaksud korang sangat rapat dengan pasangan korang yang special. Which is bila ada masalah korang hanya mencari dia je. Apa-apa korang cerita kat dia, dia orang pertama yang korang akan cerita. Itu dia lah personality test, psychology test yang baru saja korang selesaikan. Macam betul tak? Betul tak apa analisis dengan apa yang korang pilih tu? Kalau korang pilih, itu betul-betul apa yang korang rasa dan bukan terdorong daripada apa-apa faktor, macam tiru kawan ke apa ke kan. So, korang akan dapat analisis yang mungkin tepat dan ingatlah, jangan terlalu percaya benda ni. Benda ni hanya test yang kita boleh uji psikologi kita, tak semestinya tepat. Janganlah sampai stres pula kalau macam korang dapat benda yang tak sama pun. Hidup aku macam ni, tapi asal aku dapat macam ni? Benda ni tipu aku salah tafsir diri aku ke? Tak ada. So, benda ni hanya macam just for fun, untuk korang kenal diri korang. Kalau betul, okay. Kalau salah, yang tak elok, yang negatif, kita improve, kita jadikan benda tu positif, sebab kita boleh je ubah. Kita boleh berubah atas diri kita sendiri. Kalau kita nak ubah, kita ubah. Kalau kita nak stay kepada keadaan yang tak okey, kita stay. So, macam tak itulah kita. Okay, jangan lupa cuba ujian ni untuk pasangan korang juga. Boleh tahu dia macam mana ataupun kawan-kawan korang, dan share video ni sebanyak yang mungkin. Dan jangan lupa komen dekat bawah apa yang sangat-sangat tepat sekali analisis ni dengan diri korang. Macam waktu mana? Waktu kuda tadi ke? Waktu kotak tadi ke? Apa yang sangat macam korang rasa macam tu shit, betul lah diri aku. Benda ni betul sangat-sangat apa yang Yaya cerita tadi dengan diri aku. So, tinggalkan dekat komen kat bawah, okay? Nanti bolehlah Yaya baca. Okay, terima kasih sebab meluangkan masa dengan video Yaya kali ni. Sampai lagi kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye-bye!